Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahu babi rahmatillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah adada ma fi ilmillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk selalu berada di dalam tempat yang baik, seperti mana Allah tempatkan kita pada malam ni di dalam rumah Allah. Bukan hanya duduk dalam rumah Allah semata, tetapi Allah izinkan kita berada di dalam taman-taman syurga, yakni majlis ilmu. Tidak ada lagi tempat yang paling baik, majlis yang paling baik melainkan majlis ilmu, dan majlis ilmu itu berada di dalam tempat yang paling baik, iaitu rumah Allah. Maka harap-harapnya Allah ambil nyawa kita dalam keadaan yang baik, sehinggalah akhir sekali Allah tempatkan kita di dalam syurga yang terbaik, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung lagi kitab kita Jauharul Mahub wa Munabbihatul Qulub, karangan Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani. Masih lagi dalam perbicaraan kalimah basmalah, iaitulah Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang dijanjikan, malam ni kita akan sambung huraian ataupun syarahan pada kalimah basmalah ni satu persatu mengikut patah perkataannya. Apa yang saya akan syarahkan pada malam ni tidak ada ditulis dalam kitab. Ini kita ambil daripada kitab lain lah, dalam pelajaran yang kita ambil daripada kitab lain dan juga daripada guru lah. Jadi siapa kitab tu milik sendiri. Siapa yang nak tulis conteng kitab tu, bukan conteng lukis gambar apa, maksudnya tulis nota. Kalau mengaji pondok namanya dobit tepi kitab. Apa yang guru kata tu kita dobit, kita tulis. Gitu. Sebab apa yang saya kata ni dalam kitab ni tak ada tulis. Baik. Jadi jangan cari pula habis selak habis muka surat kata. Mana ustaz baca? Tak ada. Cuma kalimahnya yang kita nak hurai Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim ni dia ada 19 huruf. Semua sekali ada 19 huruf. Bermula daripada huruf ba tu sampailah kepada huruf mim. Kemudian ada orang kata Quran ni kunci ni ada pada kalimah bismillah. Lepas tu pula dia terhimpun pada huruf ba, dan dia duduk di dalam titik dalam huruf ba. Ada orang kata benda tu sebenarnya tak ada nas. Benda tu tak ada nas yang kata terhimpun semuanya pada titik huruf ba. Tak ada. Sebab apa? Sebab Quran ni asal-asalnya tak ada titik, tak ada baris. Asal-asal tulisan Al-Quran pada zaman Rasulullah lagi, Quran ni titik tak ada, baris pun tak ada. Titik ni datang kemudian, baris pun datang kemudian. Setelah lama Quran mula dibukukan, dikitabkan, disusun ikut surah dan sebagainya. Kemudian ada orang baca tak pandai nak baca, dia baca tunggang langgang. Maka barulah ulama waktu tu zaman Saidina Abu Bakar sehingga membawa kepada zaman Saidina Umar jadi khalifah, barulah dikerah, disuruh Quran ini diletak titik. Masa tu baru ada titik. Baru ada ba tu ada titik bawah dia,
ta ada 2 titik, sa ada 3 titik. Baru titik tapi baris tak ada lagi, baru titik baru. Lama tak boleh juga, orang tak boleh baca. Sebab ada titik je tapi tak reti nak sebut macam mana, nak sebut baris atas ke baris bawah ke, tak ada baris. Barulah lepas tu ulama kemudian pula tambah pula lagi letak baris. Letak baris pun tak boleh baca lagi, sebab tak tahu nak berhenti ke mana. Baca tak berhenti-berhenti. Lagi letak pula tanda wakaf apa semua, habis letak sampailah orang cakap apa, dilengkapkan Quran tu dengan titik, dengan baris, dengan tanda wakaf, dengan tanda panjang, tanda pendek apa semua ni, sampailah macam yang kita tengok Quran pada hari ni. Tu pun tak boleh baca lagi. Payah. Pada ulama boh titik dah, boh baris dah, tak boleh baca lagi lah. Ni pula zaman moden, dia buat Quran color, ada warna-warna pula. Kalau warna ni macam mana bunyi, warna ni macam mana bunyi, tak boleh lagi. La ilaha illallah. Ada kata macam mana lagi kita ni? Ulama habis-habis tolong lah tu, nak memudahkan kita nak boleh baca Quran. Jadi kita kena usahalah sikit, pergilah kelas-kelas Quran ke apa, kelas tajwid, untuk nak boleh baca Quran tu. Sebab macam tak lengkap lah jadi orang Islam kalau tak reti membaca Quran. Memanglah membaca Quran tu tak sampai kepada hukum wajib, tak masuk dalam rukun Islam, tapi makna kata macam tak sempurna. Ibarat orang makan tapi tak minum air, macam tu. Macam tak selesai, macam tu lah kan. Jadi tak elok, tak cantik lah. Kita orang Islam tapi tak pandai baca Quran. Surat khabar pandai baca kan, sampai tender JKR pun dia baca kak. Dia kontraktor apa, kelas apa pun tak ada. Nampak? Jadi kita kalau boleh biarlah pandai baca Quran. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim ni adalah 19 huruf. Kemudian kita akan buka satu-satu. Semua sekali dalam bismillahirrahmanirrahim ni dia ada 5 patah perkataan ataupun 5 kalimah. Dia bukan satu. Kan? Kalau orang tak mengaji mungkin dia akan kata bismillahirrahmanirrahim ni satu kalimah. Tak, sebenarnya bukan satu. Dia ada 5 dalam tu. Ada 5 kalimah dalam tu. Sebab tu Allah tanya dalam Quran, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, sama ke orang mengaji dengan orang tak mengaji? Mana sama? Orang tak mengaji nampak satu lah bismillahirrahmanirrahim. Orang mengaji tak nampak satu, dia nampak 5. Mana 5 tu? Yang pertama ba tu sendiri, dengan baris bawah bunyinya bi. Bi tu maknanya dengan. Kemudian perkataan sin mim, asal perkataannya ismun, itu dengan makna nama. Kemudian alif lam lam ha, Allah, nama Allah lah. Kataan ketiga. Kemudian ar-Rahman, kataan keempat. Ar-Rahim, kataan kelima. Jadi jumlahnya ada 5 patah perkataan dalam kalimah bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita pergi satu-satu insya-Allah. Bermula dengan huruf ba. Ba tu baris bawah. Ya, ba tu baris bawah dengan maknanya dengan. Dia mesti baris bawah, dia tak boleh jadi baris atas, dia tak boleh baris depan. Sebab dia tu huruf mabni, huruf ma'ani, huruf ma'ani. Mana huruf yang ada makna. Dia bukan huruf mabni. Huruf mabni huruf membina perkataan. Kan? Tapi ni bukan bina perkataan. Dia sendiri tu ada makna dah. Bi. Bi tu dengan makna dengan. Sama macam dalam a'udzubillah. A tu aku, uzu tu berlindung, bi tu dengan, lah tu Allah lah, nama Allah, alif lam lam ha, Allah. Jadi a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah. Jadi bi tu maknanya dengan. Kemudian perkataan sebelah bi tu sin mim kan, dia tulis itu. Asal-asalnya ismun, alif sin mim, ismun. Ismun tu maknanya nama. Asal-asalnya ismun. Tetapi sebab huruf ba yang kat depan tadi tu, bi tu, dia termasuk dalam kategori huruf jar. Kalau orang mengaji ilmu alat, ilmu nahwu, ilmu saraf, bi tu termasuk dalam kumpulan haraf jar. Jadi haraf jar ni dia punya tugas, dia membaris bawahkan isim selepas dia. Maknanya dia bila ada dia, perkataan selepas dia wajib jadi baris bawah. Maka terjadilah ismun tu berubah jadi ismin. Asalnya mun dengan baris depan,
tukar jadi baris bawah min. Jadi ismin. Kemudian pula ismin ni tadi, nama ni tadi, dia nak bersandar dengan perkataan selepas dia. Perkataan selepas dia Allah. Kerana tak lengkap kalau ayat tu dengan nama. Orang akan tanya balik, nama siapa? Sebab ayat tu tak lengkap. Maka perkataan nama tu perlu disandar pada perkataan Allah. Maka nama tu dipanggil mudhaf. Allah tu dipanggil mudhafun ilaih. Jadi bila mudhaf bertemu dengan mudhafun ilaih, mudhaf ni dia kena tanggalkan alif lam dia dan juga tanwin dia. Jadi asal tadi min, 2 baris tanwin, kena buang 1. Jadilah ismi. Baru jadi ismi. Kemudian ba tadi nak masuk dengan ismi, lajah Arab, orang Arab dia tak boleh sebut bismi, tak boleh macam tu. Ada alif tu jadi kacau. Maka ulama hazafkan dia, hilangkan alif tu, maka digabung dengan ba sin mim, jadilah bismi bunyi dia. Kata. Faham tak Dia kata apa benda ustaz ni merepek malam ni, dia kata. Tak apa, tak faham, tak apa. Ni bukan fardu ain. Cuma kita nak cerita macam mana dia jadi macam tu. Tu yang pertama. Yang kedua, kita nak fahamkan pada masyarakat awam, orang awam, bahawa ilmu agama itu dalam. Supaya kita jangan pandang ilmu agama ni bermudah-mudah. Sampai ke nak letak baris pun huraiannya panjang. Apatah lagi nak letak hukum. Nampak? Macam ada orang petikai semayang jarak kan. Ni benda ni semayang jarak ni. Kata. Ambil mana? Kita tanya dia ngaji kitab dia. Dia kata ikra'. Ikra' baru. Ikra' nak komplain dah. Yang jarak ni ulama fatwa, mufti keluar fatwa. Mufti ni dia mengaji bukan kuliah bulanan, sebulan sekali. Dia mengaji berjilid-jilid kitab bertahun-tahun, ngadah kitab depan tok guru dia. Jadi bukan senang-senang. Nak fahamkan, nak letak baris pun payah, apatah lagi nak letak hukum. Maksud macam tu. Walaupun kita tak faham, tak apa, saya bukan suruh faham, cuma nak bagi kita reti kedudukan kita orang awam dengan ulama macam langit dengan bumi. Jauhnya ilmu mereka dengan ilmu kita. Kita tiru gaya boleh tiru. Ulama pakai serban, kita pun pakai serban juga. Ulama berjanggut, kita pun berjanggut. Ulama berjubah, kita pun berjubah. Ulama poligami, kita pun bantai juga poligami, kan? Tapi ulama ilmunya tinggi, kita mungkin tak sampai ilmu macam tu pada tahap sekarang. Mungkin akan datang, wallahu alam, kan? Tapi sekarang mungkin tak setara, kan? Bahagian pakaian dan sebagainya, insya-Allah kita boleh ikut-ikut, boleh tiru-tiru, tapi ilmunya tak. Supaya kita kenal siapa ulama dan kita hormati ulama, taat apa yang telah diputuskan oleh ulama. Kerana satu-satu fatwa dikeluarkan bukan daripada seorang punya pendapat sahaja, dibincang begitu ramai ahli-ahli ulama sehinggalah keluar satu keputusan yang muktamad. Jadi bukan sewenang-wenang, bukan bermudah-mudah. Cuma kita bolehlah untuk utarakan pendapat sampai bila nak semayang jarak. Itu tak apalah, bukan kita petikai. Cuma mungkin kita minta buat kajian semula, kan? Sampai bila nak semayang jarak ni? Kalau tempat tu tempat hijau, tempat yang tak ada kes, takkan nak jarak juga. Contoh, kan? Yang itu tak apa. Itu bukan kita petikai hukum yang diletakkan oleh alim-alim ulama. Baik. Jadi gitu. Jadi itulah macam mana dia jadi bismi tu. Maka ismi itu maknanya nama. Jadi dengan nama. Kemudian barulah alif lam lam ha Allah. Allah ni tak boleh nak urailah kenapa dia jadi alif lam lam ha. Itu hanya Allah sahaja yang tahu. Wallahu alam. Kan? Hanya Allah sahaja yang tahu namanya Allah macam mana, kenapa dan sebagainya. Kita tak tahu. Kan? Dan nama Allah tidak ada maknanya. Bukan maksud tak ada makna apa, tapi maksudnya hanya Allah sahaja yang tahu makna sebenar. Kita tak boleh nak pandai-pandai, oh makna Allah ni gini. Tak boleh. Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama-nama Allah yang lain dalam 99 Asmaul Husna tu, kita boleh lagi ada terjemahan dia. Ar-Rahman maknanya Maha Pemurah, Ar-Rahim maknanya Maha Penyayang, Al-Malik maknanya Maha Merajai, kan? Al-Muntaqim maknanya Maha Pendendam, Al-Mutakabbir maknanya Maha Megah. Boleh lagi kita terjemah perkataan tu. Tapi bila sampai kepada nama Allah, tidak ada terjemah itu.
Allah. Jawabnya wallahu a'lam. Hanya Allah saja yang tahu apa makna nama Allah tu sendiri. Jangan kita pandai-pandai reka. Ni ada pula dia pandai-pandai dia tulis tu alif, lam, ha. Lepas tu dia kata, "Cik tengok betul-betul. Macam bentuk apa?" Kan macam unta tu dia kata. Pula tak kait dengan unta. Tak ada kena-mengena. Kan? Kebetulan tu mungkin tapi tak ada kena-mengena. Kan? Tapi makna kata nama Allah hanya Allah sahaja yang tahu. Sebab itulah nama Allah ialah ismul zat. Adapun nama-nama 99 yang lain tu, sebab tu nama Allah tak masuk dalam Asmaul Husna 99 tu. Sebab 99 tu ismu sifat. Apa ismu sifat? Nama bagi sifat. Nama yang menyatakan sifat Allah. Contoh nama Ar-Rahman mensifatkan bahawa Allah tu sifatnya pemurah. Nama bagi pemurah ni tu Ar-Rahman. Begitu juga dengan Allah bersifat dengan sifat penyayang, maka nama sifat penyayang bagi Allah tu Ar-Rahim. Tapi nama Allah sendiri alif lam lam ha itu bukan ismu sifat tapi ismu zat. Nama yang duduk pada zat Allah sendiri. Macam mana? Wallahu a'lam. Ada. Dia kata ustaz ni tak power ni. Jawab wallahu a'lam, wallahu a'lam. Dia nak cari juga jawapan dia. Mula dia tanya orang sana, tanya lain kali jumpa orang ni kata ilmu ni jangan awak main ni. Cicak kalau dengar masuk syurga dia kata. Sampai tahap tu. Nampak? Ada, sungguh ada orang dia berjenis ajaran sesat jenis lah. Dia kata ilmu yang aku dapat ni, dia kata Saidina Bakar pun tak tahu, dia kata. Tapi dia tahu. Pelik. Dia kata Abu Bakar tak tahu, dia tahu. Kenapa? Saidina Abu Bakar makamnya sebelah makam Rasulullah. Kan? Dia tu kubur tang mana tak tahu ni. Tiba-tiba dia kata dia lebih tahu daripada Saidina Abu Bakar. Ni semua mengarut. Jangan kita mudah terpedaya. Tapi kadang-kadang gitulah. Yang ikut ajaran sesat ni bukan mak rempit. Bukan jenis geng penagih dadah ke apa tak. Kadang-kadang profesional, doktor, profesor, tapi hanyut juga ikut ajaran sesat. Nak ceritanya, mu hebat macam mana pun bahagian dunia, kalau kamu tak mahir ilmu akhirat, kamu mudah disesatkan orang akan akidahnya. Sesat dunia tak apa, salah jalan kita, terlajak. Nak pergi masjid ni terlajak sampai ke depan. Boleh tanya orang patah balik, tak ada masalah. Tapi kalau sesat akidah, masuk dah dalam lubang kubur, nak patah balik macam mana? Mati-mati kafir dah. Nampak? Ajarannya masa kat dunia dulu berpegang dengan ajaran yang salah. Lepas tu tak payah. Jadi kalau nak pilih pengajian, jangan ambil pengajian yang sorok-sorok. Ni dia kata kena bawa beg plastik. Awak, bawa slipper dalam. Jangan letak luar, dia kata nanti orang tahu. Kereta kena parking 1 kilo, jalan kaki masuk dalam. Ni semua mengarut. Tak ada ilmu dalam Islam ni, tak ada ilmu rahsia. Semuanya ilmu untuk semua umat. Jadi ambil pengajian yang umum sudah. Pengajian di masjid, di surau, sebab dia bentuk terbuka. Kalau ustaz tu mengajar salah pun, kurang-kurang ada jabatan agama akan pantau. Ni dah ambil sorok-sorok masuk dalam gua lah apa semua, kan? Lah kali silap. Jadi geng ayah pin. Habis jadi. Sia-sia je hidup. Baik. Jadi bismillah dengan nama Allah. Persoalan yang timbul pada perkataan bismillah tu, maknanya dengan nama Allah kan. Jadi kenapa dengan tu duduk di depan? Tu. Yang ni yang menjadi persoalan perbincangan di kalangan ulama. Kenapa dengan tu perkataannya duduk di depan? Sebabnya walaupun kita mungkin dah lama tinggal sekolah, tapi kita fahamlah perkataan kalau nak susun ayat, dengan ni perkataan sendi. Maknanya dengan ni bukan mesti duduk depan, dia mesti duduk tengah. Contoh, saya pergi ke kedai dengan menaiki basikal. Betul ayat. Tapi kalau kita tulis dengan menaiki basikal saya pergi ke kedai, cikgu pun tulis bawah tu dengan ini sila jumpa saya. Sebab mana ayat dia tu tak betul. Nampak? Ayat dia tu sebab apa? Dengan tu kot depan, atau dengan tu kot tengah. Jadi sama macam bismillah ni. Kenapa dengan kot depan? Adakah ayat ni tak betul? Bukan ayat tu tak betul, tapi Allah nak suruh kita kaji. Afala ta'qilun, kata Allah. Tidakkah kamu mikir apa yang aku buat? Sampai ke ayat pun Allah nak suruh kita fikir, kenapa aku buat ayat tu macam tu? Jadi ulama kaji punya kaji,
maka telah terbukti bahawa dengan nama Allah ni, perkataan dengan tu bukanlah di hadapan sebenarnya, tetapi dia tetap berada di tengah. Persoalan kedua timbul pula, kalau dengan tu di tengah, jadi apa di hadapan dengan? Maka ulama jawab, di hadapan dengan itu ialah niat perbuatan kita. Berdasarkan hadis, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu bermula dengan niat. Maknanya, contoh, kita niat nak baca kitab malam ni, nak mengaji pakai kitab ni, kan? Kita pun bila niat nak baca kitab, kemudian barulah kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya kalau lengkap ayat tu, aku membaca kitab dengan nama Allah. Jadi baca kitab, aku membaca kitab tu niat hati kita pada awalnya, barulah dilafazkan dengan nama Allah. Jadi begitulah. Sebab tu disyariatkan baca bismillah ni pada semua tempat-tempat yang baik. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Tiap-tiap perkara yang ada kebaikan di dalamnya, kalau tak dimulai dengan baca bismillah, fahuwa aqta, maka terputus. Putus tu maknanya terputus berkat, tak ada berkat. Jadi buatlah apa pun kebaikan kita buat, mulakan dengan membaca bismillah. Tak ada masalah. Kan? Asal perkara yang baik, walaupun bukan perkara ibadat, kita nak start motor, baca bismillahirrahmanirrahim. Kan? Masuk gear 1, bismillahirrahmanirrahim. Angkat tongkat, bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan pacak tayar depan pun bismillah juga. Ni Mak Rempit Soleh nama dia. Bismillah. Nampak? Tapi ingat, baca bismillah ni pada tempat yang baik saja. Harus pada syarak. Walaupun bukan perkara ibadat, tapi harus pada syarak, dan masalah. Tapi pada tempat makruh dan haram, jangan baca bismillah. Apa benda makruh? Cuba bagi satu contoh makruh. Sengih-sengih nampak? Contohlah makruh, kan? Bukan kata ni, contoh aja. Rokok. Jadi rokok isap okok tu makruh hukum dia. Jadi janganlah dibaca bismillah. Ni nak nyala api pula payah nak nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali tiup, alhamdulillah. Tak ada. Nampak? Tak boleh pahala kalau begitu. Sebab perkara tu dikira perkara masuk dalam makruh, tak ada faedah. Ada. Apatah lagi benda yang haram. Dia nak rompak rumah kawan tu, rumah orang tu. Kan? Nak dia congkeh-congkehnya mangga orang tu tak terbuka je. Tiba kawan dia tegur, cuba baca bismillah tengok. Itu tak boleh. Sekalipun kalau tiba-tiba dia baca bismillah terbuka, kan? Walaupun terbuka, berkatnya tak ada. Tak boleh pahala. Jangan ingat dengan buat kerja rompak curi itu, kan? Boleh pahala dah. Tikar nombor ekor, kan? Dia kata baca bismillah rasa kena kalau baca bismillah. Kalau sungguh kena pun berkat tak ada. Sebab benda haram. Minum arak baca bismillah haram. Kan? Minum arak tu haram dah. Baca bismillah di tempat haram pun haram juga. 2 kali haram. Dosa. Melambak-lambak dosa. Jadi jangan. Jadi pada tempat baik saja. Jadi bila tempat baik tu kita buat apalah? Kita minum air. Kita niat nak minum air, kita pun baca bismillah. Maknanya bunyi dia akan bunyi macam mana? Aku minum air dengan nama Allah. Maksudnya begitulah. Betullah bacalah bismillah pada sekalian tempat-tempat perbuatan yang kita buat. InsyaAllah bersamanya akan ada keberkatan dalam hidup kita. Amalkan. Baik. Jadi itulah bismillah dengan nama Allah. Persoalan yang seterusnya dengan dah selesai. Persoalan seterusnya perkataan nama situ, ismun tadi tu. Kan? Kalau sini ismi lah. Kenapa ada nama kat situ? Kenapa tak Billahirrahmanirrahim? Tak payah buh nama situ. Maknanya aku minum air dengan Allah. Boleh? Gitu. Bila mu minum air dengan Allah, kan? Kalau dengan Allah tu maknanya dengan zat, dengan diri Allah. Mana pula minum air dengan diri Allah? Jadi dengan nama. Persoalannya kenapa letak perkataan nama? Maka ulama bahas. Nama-nama ni dia termasuk dalam kategori zat ataupun sifat. Sebelum kita pergi jauh, kita nak fahamkan dulu. Allah ni ada zat dan ada sifat. Ini kena faham betul-betul ni. Takut nanti tersalah faham. Allah ada zat, ada sifat. Pada Allah Ta'ala tu ada zat, ada sifat. Tapi kita tak boleh kata
Allah terbahagi pada dua, yakni zat dan sifat. Tak boleh, sebab Allah tak boleh dibahagi-bahagikan. Cuma dari segi majazi akli, pengajian ilmu, kita kata Allah tu, pada Allah tu ada zatnya dan ada sifatnya. Dia faham? Apa dia beza zat dan sifat? Okey, zat tu diri, sifat tu yang duduk pada diri. Itu maksud. Contohlah, kita bagi contoh. Ini zat jubah, maknanya diri jubah. Sifatnya warna hitam, biru kehitaman. Itu warnanya tu duduk pada jubah, duduk pada zat. Lagi, ini zat cawan, diri cawan. Sifatnya lutsina, transparent, tak ada color. Lagi sifatnya keras. Itu semua sifat. Sifat ni dia duduk pada zat. Tu maksud zat dan sifat. Atau dengan kata lain lagi untuk mudah faham, zat ni kita boleh nampak dia dan kita boleh pegang dia. Kita nampak cawan, kita boleh pegang cawan. Adapun sifat, kita tak boleh nampak dia dan tak boleh pegang dia. Kita cuma boleh merasai dia. Contoh, kita ambil gula kan, gula yang buat dalam air tu, buat kacau, buat minum tu, dengan gula kita buat masuk dalam masakan tu, gula kecil halus tu, yang kita pegang gula tu, itu panggil zat gula. Kita pegang zat gula. Sifat dia apa? Sifat dia manis. Apa tanda dia manis? Apa tanda dia manis? Kena kencing manis. Itu tanda dia manis. Maknanya manis tu sifat, dia duduk dalam zat tu. Tapi boleh kita tunjuk mana manis tu? Dia pegang zat gula, kita tanya manis duduk mana? Manis ada dalam gula. Tahu dah duduk dalam gula. Atas gula ke, bawah gula ke, kanan gula ke, kiri gula ke? Mana ku tahu? Tak ni. Tak tahu mana manis tu. Tapi yang kita yakin, manis tu ada dalam gula tu. Buktinya bila kita masukkan dalam mulut, manis tu kita dapat rasai. Tapi manis boleh dipegang Mana dia pegang manis? Hang pegang apa tu, Mat? Aku pegang manis. Pegang manis. Mana dia pegang manis? Pegang gula. Tapi rasai di lidah, baru kita merasai manisnya gula. Tu beza zat dan sifat. Jadi orang selalu bercakap ni, dia bercakap zat ke bercakap sifat? Cakap zat. Contoh, dia nak pergi masjid dan dia cari jubah dia. Dia tanya bini, Jah, mana jubah aku, Jah? Jubah tu zat. Betul lah tu. Tapi kalau dia sebut sifat, jadi macam mana? Jah, tanya bini dia, mana putih? Mana putih aku, Jah, oi? Kebetulan jiran sebelah janda nama putih. Habislah periuk melambung lah, naik atas kepala. Apa putih? Siapa suruh sebut sifat? Putih tu sifat, jangan sebut sifat, sebut zatnya. Untuk tahqiq, sebutkan zat beserta sifat. Jah, mana jubah aku yang warna putih? Betul kan? Dia begitu. Jadi samalah apa yang saya nak kaitkan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim ni, ialah pada nama tu. Jadi kalau tuan-tuan dah faham, kita nak tanya sama-sama. Nama ni masuk dalam zat ke masuk dalam sifat? Sebab semua benda ni dia hanya dua je, sama ada dia zat atau dia sifat. Jadi nama. Nama tu zat ke sifat? Zat. Ada pandangan lain? Khilaf ulama. Nampak? Ada seorang kata zat, ada lagi siapa? Tunggu jawapan tuan-tuan ni sampai subuh, tak jawab. Biar saya jawab lah. Ini sesi program ustaz tanya, ustaz jawab. Nampak? Jadi nama tu bukan zat, tapi nama tu sifat. Sebab apa? Sebab nama tak boleh dipegang. Boleh pegang ke nama? Saya pakai, katalah saya pakai name tag kan, name tag macam kat sekolah tu, cikgu sekolah. Syakir, SYAKIR, Syakir. Saya pegang nama ustaz. Awak bukan pegang nama saya, awak pegang name tag. Ataupun tulis kat whiteboard SYAKIR. Dia pun pegang. Dan saya pegang nama ustaz. Awak bukan pegang nama saya, awak pegang whiteboard. Sampai bila-bila nama tak boleh dipegang. Nampak?
Nama, tapi nama tu boleh dirasai. Macam mana rasa? Bila orang panggil Syakir, ya. Tapi kat mana Syakir tu daripada kepala sampai kaki? Tang mana Syakir? Tang dahi tak ada? Tang telinga tak ada? Tang mana? Tapi dia ada pada saya. Tapi tang mana tak boleh nak tunjuk. Sama macam manis tadi ya. Ada dalam gula, tapi tang mana manis tu? Tak boleh nak tunjuk. Ada pada saya Syakir tu, tapi tang mana Syakir tu? Tak ada tulis. Lainlah kalau cop atas dahi tu, tak ada. Jadi maknanya nama itu adalah sifat. Nama adalah sifat. Jadi apa kaitannya? Bila disebut dengan nama Allah, mungkin kita tak berapa nak nampak sangat. Sekarang kita terjemah nama tu dengan sebutan sifat. Maka dengan sifat Allah. Maknanya aku minum air dengan sifat Allah yang mengenyangkan pada aku. Bukan air yang kenyangkan aku, tapi kuasa Allah yang maha kuasa yang menyebabkan aku minum air jadi kenyang. Jadi maknanya semuanya balik kepada Allah. Allah berlaku. Kita berjaya apa pun semua dengan sifat kekuasaan Allah, bukan kita. Kita tak ada apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pegang tu. Apa makna la haula? La haula artinya tiada daya. Daya apa? Daya untuk meninggalkan maksiat. Kita tak ada daya nak tolak maksiat. Yang hari ini kita boleh tak buat maksiat. Kita tak tikam nombor ekor, kita tak berzina, kita tak berjudi, kita tak minum arak. Itu kerana Allah yang sekatkan untuk kita. Allah yang tolong. Kalau Allah tak tolong, nescaya kita tak ada dalam masjid ni, kita dalam pub disco. Kalau Allah tak tolong, nescaya kita minum arak. Kalau Allah tak tolong, kita baris depan sekali tikam nombor ekor. Tu maksud la haula, tak ada daya untuk nak tinggal maksiat. Jadi jangan act lah, jangan sombong lah. Kan orang lain yang kat luar tu yang buat maksiat kerana Allah tak tolong dia. Jadi kita doa lah moga-moga Allah tolong dia. Dah orang tanya pula kenapa Allah tak tolong dia? Sukati Allah. Allah pilih siapa yang dia nak. Kan? Lepas tu kita kena ada rasa syukur. Dalam ramai-ramai manusia, Allah pilih kita untuk Allah tolong kita jauhkan maksiat. Bukan sebab diri kita. Diri kita siapa? Tapi rahmat daripada Allah, kurniaan daripada Allah, kan? Timbul rasa syukur. Kemudian wala kuwata, wa tu dan, la tu tidak, kuwata kuat. Dan tak ada kekuatan. Apa yang kuatnya? Berbuat taat. Kita tak ada kekuatan untuk mengerjakan ketaatan. Kita hakikatnya tak ada kekuatan untuk semayang di masjid. Tak ada kekuatan nak angkat takbir. Tak ada kekuatan nak puasa. Tak ada kekuatan nak menderma. Semua amal kebaikan ni hakikatnya kita semua tak ada kekuatan. Melainkan illa billahil aliyil azim. Melainkan dengan pertolongan Allah. Allah lah yang tolong. Allah yang tolong kita angkat tangan boleh takbir. Allah yang tolong kita boleh sujud. Allah tolong kita boleh puasa. Semua taat-taat baik kita buat ni Allah tolong. Kalau Allah tak tolong, kita takkan boleh buat. Pegang situ kemah-kemah. Bila pegang sini kemah-kemah, barulah sifat takabur akan lucut daripada hati kita. Bila kita mengerjakan taat, kita tak nampak taat tu kerana kita, tapi kerana Allah. Ada apa yang nak dibanggakan? Betullah kata ulama, kita buat baik ni, buat taat, ibadat apa semua ni, kalau Allah tak bagi pahala pun selayak dah. Kita semayang ni, kalau Allah tak bagi pahala sebab kita semayang, selayak dah. Memang selayaknya tak bagi pahala pun tak apa. Sebab apa? Sebab kita boleh semayang, siapa buat? Allah yang buat, bukan kita. Dah mana bahagian kita? Satu abuk pun tak ada. Lepas tu kita nak claim, Allah mana pahala saya? Tak layak dah. Tapi sebab Allah tu pemurah penyayang, Allah tu baik, walaupun bukan kita yang buat, dia juga yang buat, dia bagi juga pahala kat kita. Bukan sakat bagi pahala. Kalau bagi pahala saja, nak buat benda dengan pahala. Dengan pahala itulah Allah masukkan kita pula dalam syurga. Allahu Rabbi. Bila nampak ni, barulah kita rasa beruntung dan bersyukurnya kedudukan kita pada malam ni, di mana Allah letakkan kita dalam masjid, boleh beribadat, boleh semayang.
ini semua bukan sebab kita tapi sebab Allah. Bukti kita boleh buktikan. Kalau betul lah tuan-tuan, kata guru kami, kalau betul lah tuan-tuan yang berjalan ke masjid, kita nak tanya, berapakah langkah tuan-tuan berjalan daripada rumah ataupun daripada pintu kereta atau daripada parking motor tadi, berjalan sampai kat tempat tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni? Berapa langkah? Kan? Dia kata tak ingat Ustaz. Esok boleh esok. Esok tak aci. Nak malam ni juga. Dah kata kamu yang berjalan. Kaki yang melangkah tu kaki siapa? Kaki kita kan? Dah patut kita tahulah berapa langkah kita jalan. Tak. Kenapa kita tak tahu? Ini menunjukkan bukan kamu yang melangkah, tapi Allah lah yang langkahkan kamu. Mana Allah lah yang gerakkan kita untuk sampai sini. Kalau bukan Allah, kita takkan sampai. Sebab tu Allah tahu berapa langkah kita berjalan. Kita yang tak tahu. Kan? Jadi syukur sungguh-sungguh. Syukur sangat-sangat. Dan bila rasa syukur ni tebal dalam hati, kita akan timbul rasa takut. Akan timbul rasa takut. Takut ni ada dua macam. Dua makam kedudukan takut. Makam orang awam, orang kebiasaan, takutnya takut apa? Dia takut neraka. Dia takut neraka. Dengar ustaz-ustaz baca kitab tafsir Quran dan sebagainya, cerita tentang perihal neraka. Neraka ni macam ni, api dia macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Berpeluh-peluh dahi dia. Takut. Allah, janganlah jadi macam tu. Ataupun dia pergi tengok kat drama TV tu cerita tanah kubur. Kan? Tahu tengok cerita tanah kubur tu? Bila nak mati je ada masalah. Yang pelik dia, kat kampung dia semua masalah. Nampak dalam cerita tu, nampak pas orang seorang, nampak teruk sangat ke kampung ni, tapi nak buat cerita punya pasal. Jadi macam tak kubur sempit lah, macam-macam lah. Kita pun mikir, Allah, janganlah Allah buat macam tu kat aku saat aku mati esok. Begitu takut. Takut apa? Takut azab. Takut azab kubur, takut azab mati, takut azab neraka. Semua bab-bab azab ni kita takut. Tapi takut tu pangkat rendah. Hebat dah tu, tapi pangkatnya rendah lagi. Itu takut orang awam. Kalau yang ni tak ada, itu teruk sangat. Sekurang-kurang biar ada yang ni dulu. Kan? Takut dengan azab, takut dengan apa ni. Tapi masih lagi belum tinggi dia punya kedudukan makam. Dia ada makam yang kedua, takut nombor 2, lagi tinggi. Takut dia bukan lagi bicara takut neraka, bukan takut azab, tapi dia takut syurga. Takut syurga macam mana? Takut tak dapat syurga. Dia takut taat, bukan takut maksiat. Yang takut pertama tadi takut maksiat. Takut kedua ni bukan maksiat dia takut, dia takut taat. Taat tu dia takut. Macam mana maksudnya Ustaz? Takut taat mana? Dia takut taat yang dia dapat hari ni, boleh istiqamah solat jemaah di masjid apa semua ni, kebaikan yang dia buat ni, dia takut Allah cabut kelazatan daripada diri dia. Hari ni dia boleh dah hadir semayang jemaah, takut-takut esok hilang dah, tak boleh datang dah semayang jemaah. Takut rasa seronok kuliah tu hilang, takut rasa seronok solat jemaah tu hilang. Dia takutnya itu. Lepas tu orang yang macam makam yang kedua ni, masa jadi PKP mula-mula dulu, masjid tak boleh datang, apa semua tak datang, yang tu dia takut. Dia takut bila dia dah seronok semayang kat rumah, hilang dah rasa seronok semayang di masjid. Dia takut yang tu. Dia takut Allah cabut kelazatan. Macam ibarat kita tengah makan benda sedap, orang belanja, kan? Dalam benda tu sedap, orang belanja lagi sedap, kan? Makan, tiba-tiba dia tarik pinggan. Tak boleh, dia kata. Kita tak habis lagi. Macam tu. Allah, janganlah tarik. Macam tu. Macam itulah kita tengah seronok beribadat apa semua, tiba-tiba Allah sentak kelazatan dia. Hilang dah rasa lazat ibadat. Ada orang jadi macam tu. Dulu rajin datang masjid, lala tak nampak dah batang hidung di masjid. Sebab Allah dah sentak kelazatan ibadat pada dia. Allah, jangan kita minta Allah jangan buat begitulah pada kita. Kita harap-harap, kan? Bila hilang kelazatan ni, nak dapat balik bukan senang. Nak boleh pulih balik tu bukan senang, kan? Jadi takut dia. Bila dia takut kelazatan ni hilang, sebab apa saya kata makam ni lagi tinggi? Bila dia takut lazat ni hilang, tak payah kata haram, makruh pun dia takut.
Sebab dia takut bila Allah, dia tahu bila dia dapat rasa kelazatan ibadat, maknanya Allah dah kasih pada dia. Jadi dia takut kasih Allah tu hilang pada dia. Jadi bila takut kasih tu hilang, dia jaga sungguh hubungan dia dengan Allah. Satu benda kecil yang Allah tak suka pun dia takkan buat, sebab dia takut kasih tu hilang. Macam kita bercinta dengan satu orang perempuan lah. Perempuan ni memang hot. Dalam fikrah ni dia paling nombor satu sekali. Kalau dia lalu pi jalan aksiden habis kereta. Nah, sebab cantik sangat. Tiba-tiba perempuan tu minat ke kita, suka kita. Kita seronok sangatlah dalam ramai-ramai jejaka dalam fikrah ni. Kita terpilih dapat perempuan yang paling power sekali. Kan? Kita pun puas hati. Bila puas hati, macam mana kita jaga dia? Kita jaga perasaan dia sungguh-sungguh. Benda yang dia tak suka sikit-sikit pun kita takkan buat, sebab kita takut suka dia tu hilang dah. Maksud kita jaga sungguh-sungguh. Lah kali sampai jadi queen control. Tak lewat apa, ikut belakang punggung. Nampak? Tapi kalau queen control manusia ni memang nampak teruk. Tapi kalau kita jadi hamba Allah, ikut apa Allah kata, jaga sangat hubungan dengan Allah. Allah kata macam mana pun ikut saja. Itu bukan queen control dah, Allah control. Nampak? Bila yang ni, dialah makam yang tinggi, kerana akhlaknya akan jadi cantik. Tak payah bicara tentang haram, makruh pun dia tinggal. Was-was, syubhah, semua dia tinggal. Sebab dia takut sangat dalam-dalam tu ada benda yang Allah tak suka. Sebab tu bila sebut sunat, dia anggap macam wajib. Sebab dia nak meraih kasih sayang Allah. Kan? Macam awek tadilah, dia sayang sangat. Kita tanya, awak nak makan mana? Dia kata tak kisahlah mana-mana, tapi kalau dapat KFC pun jadilah. Kan? Walaupun asal tadi dia kata tak kisah makan mana-mana, tapi dapat KFC pun jadilah. Maknanya seolah-olah KFC tu macam sunat je. Kalau pergi makan KFC pun tak apa, tak makan pun tak apa, sebab dia kata mana-mana. Tapi sebab nak dapat kasih tu, kita pergi KFC. Mujur dia sebut KFC. Kan? Kalau dia kata hotel 5 star, 5 bintang, macam itulah juga dengan Allah. Bila Allah kata tak apalah, kamu buat yang wajib ni. Ada pun yang sunat, kalau kamu nak buat, buatlah. Tak nak buat, tak apa. Tapi sebab kasih dia, ya Allah, sebab aku kasih, yang sunat aku akan tetap buat. Dia akan buat. Dia raih sunat tu. Jadi tak keluarlah istilah. Nah, orang kata, kenapa tak semayang sunat? Alah ustaz, sunat je pun. Tak keluarlah perkataan gitu. Itu perkataan baru makam rendah. Makam tinggi tak? Dia raih segala barang-barang sunat. Barang-barang yang Allah suka, dia anggap macam wajib. Barang yang Allah tak suka, walaupun makruh, padahal makruh ni tak kena dosa, cuma Allah tak suka je. Kan? Makna makruh asal perkataannya karaha. Karaha tu benci. Makruhun yang kena benci, tapi tak jatuh dosa. Buka dalam kitab fiqh, makruh tak kena dosa, yang kena dosa haram. Nampak? Walaupun tak kena dosa, tapi Allah tak suka, Allah benci. Dia bukan bicara dosa dah, dia bicara benci tu. Dia takut Allah benci kat dia, makruh pun dia tinggal. Ada. Dulu Tok Guru Siddiq Tok Guru kita semualah, zaman sebelum masa zaman mula-mula dia ngaji pondok dulu. Masa tu zaman muda lagi. Dia pun isap okok gak, dia cerita. Waktu tu dia isap okok. Kan? Jadi dalam kuliah Tok Guru dia cakaplah, orang isap okok ni makruh. Makruh ni maknanya dibenci Allah. Kan? Makruh ni maknanya dia buat perbuatan khianat. Orang yang khianat Allah benci. Tok Guru dia tunjuk, yang duduk depan tu dia. Tok Guru tunjuk dia, benci gitu. Tergolek ke belakang. Aduh, Allah benci. Dia kata, lepas tu dia keluar pondok tu, geleng balik. Nak dia tengok okok, dia konyol okok. Kerana hang aku dibenci Allah. Buang. Sebab kita nak dapat kasih sayang Allah. Moga-mogalah perlahan-lahan. Kan? Tak boleh drastik pun, perlahan-lahan. Tak boleh nak berhenti membeli dulu. Berhenti membeli. Tapi jangan berhenti beli, tapi ngepau. Beli dah, ambil okok kawan, sampai kawan pun bengang. Milih dah tu, okok murah tak nak downhill. Saat tak mau. Bingo tak mau. Kan? Ada. Jadi kalau boleh
berhentilah. Sebab kita nak dapat kasih sayang Allah tadi ni. Jadi itulah dia bismillah. Jadi dengan nama artinya dengan sifat. Kalau tuan-tuan kita rasa payah nak tinggalkan rokok, kan, saya bagi tip, buatlah solat hajat. Buat solat hajat. Kenapa kita nampak solat hajat ni bila saat genting benda lain? Contoh anak nak periksa baru buat solat hajat. Kan? Nak lulus interview baru solat hajat. Sebab apa? Sebab kita faham benda tu benda susah. Dah tinggal rokok pun susah juga. Buatlah solat hajat. Kan? Tak kira lah nak buat jemaah masjid, ataupun nak buat kat rumah ke. Orang datang ramai, awak ni solat hajat. Kenapa? Covid kenapa? Bukan, rokok. Tak apalah kan. Dalam sujud akhir tu, ya Allah, aku insan yang lemah, aku hamba yang dhaif, lagi lemah ya Allah. Aku tak ada kekuatan, melainkan kekuatan ni milik Engkau. Jadi aku nak tinggalkanlah perkara yang tak elok, yang Engkau tak suka, kan? Termasuklah rokok dan lain-lain lah, perkara-perkara yang jahat pada diri aku ni. Jadi aku harapkan pertolongan daripada-Mu wahai Allah. Hanya Engkau sahaja boleh tolong aku. Siapa-siapa pun tak boleh tolong aku, termasuk diri aku. Aku pun tak boleh tolong diri aku, melainkan semata-mata Engkau wahai Tuhanku. Cakap Melayu tak apa. Nampak? Tapi jangan dalam semayang cakap Melayu. Lagi tengah sujud siap geleng-geleng, ya Allah, orang belakang tengok. Nampak? Cakap, sepatutnya kena cakap Arab. Tapi kalau cakap Arab tak boleh, cakap Melayu tapi dalam hati. Sebab dalam semayang tak boleh cakap Melayu. Cakap Melayu batal semayang. Jadi kita cakap dalam hati. Sujud tu cakap dalam hati. Mainkan perasaan, sungguh-sungguh minta pada Allah. Kan? Nak menangis-menangislah. Kan? Tapi sungguh-sungguh minta pada Allah. InsyaAllah Allah tolong. Saya perokok tegar tuan-tuan. Start daripada tingkatan 3 sampai umur saya 25 tahun. Rokok isap. Habis rokok kotak, gulung pula rokok daun. Nak kata tera tak tera, dalam gelap tutup lampu, boleh gulung rokok daun. Walaupun orang cakap apa tak nampak mana rokoknya, boleh gulung dalam gelap. Tera tak tera lagi, tak payah kata buat O ke waterfall ke buat apa, keluar asap kot telinga boleh. Nampak? Makna kata tegarnya dulu isap rokok. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, lah ni sampai sekarang umur saya 32 tahun tak sentuh walaupun sikit, satu pam sedut pun tak ada dah. Nak berhenti pula bukan berhenti sikit-sikit, berhenti drastik terus. Tapi dengan pertolongan Allah, minta petunjuk daripada Allah. Semenjak saya masuk pondok, kita tanam azam, tak nak ambil dah sampai bila-bila. Alhamdulillah Allah tolong. Kan? Dengan berkat pertolongan Allah, minta pertolongan Allah. Insya-Allah. Allah kadang-kadang Allah bagi kita benda-benda masalah ni sebab Allah nak tengok dengan siapa kamu minta tolong. Sama juga Allah turunkan Covid, bukan Allah nak susahkan kita, tapi Allah nak tengok bila aku turun Covid, kamu cari siapa? Kamu cari KKM ke, cari WHO ke, cari vaksin ke, atau kamu cari aku? Carilah Allah. Kemudian baru kita ikhtiar. Dahulukan Allah, ikhtiar tu kemudian. Allah dulu berhajat pada Allah, ya Allah tolonglah kami ya Allah. Dan kami rindu untuk solat rapat-rapat semula. Dan sampai bila kami nak semayang jarak ya Allah? Kerana wabak ni lah kami jadi macam ni. Tolonglah ya Allah. Minta pada Allah sungguh-sungguh. Kan? InsyaAllah Allah yang menurunkannya, Allah juga yang boleh menariknya semula. Tak ada siapa boleh tarik balik wabak ni melainkan semata-mata Allah. Itulah dia Allah yang kita kenal. Itulah namanya Alif Lam Lam Ha Allah. Jadi kita berhenti setakat ni dulu. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim tak lagi. Nampak? Dah bila nak habis bismillah ni Ustaz? Tak apa. Dia kata Allah, baru bismillah, kitab tebal lagi ni. Bila nak khatam? Nampak? Bukan bicara pasal khatam tak khatam, bicaranya faham tak faham. Kita bukan nak khatam kitab, kita nak ilmu daripada kitab. Tak khatam tak apa, yang penting kita dapat ilmunya. Jadi malam ni ilmu yang kita dapat, macam mana perkataan dengan tadi, kenapa apa depan dia, yakni perbuatan niat kita buat. Kemudian nama tu mewakili sifat Allah, maknanya segala apa kita buat ni semua dengan sifat kekuasaan Allah. Kemudian siapa Allah yang kita kenal tu, kan? Jadi setakat ni dulu, kemudian kita akan bicara kuliah akan datang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Habis Ar-Rahman Ar-Rahim, habis bismillah. Baru kita masuk bawah dia pula. Boleh tak? Jadi cukup sekadar tu. Ke nak lagi?
Macam tak puas dia, nak lagi sampai pukul 12. Dah cukup tu lah, sikit-sikit sudah lah. Belajar banyak-banyak bukan ingat semua kan, sikit pun kadang tak ingat. Baik, jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Dan macam biasa di bawah sana ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami di Batu Hampar, Berwas. Jadi pakak-pakaklah tuan-tuan, niatlah membeli sambil menderma untuk bantu perjuangan sekolah-sekolah agama, termasuklah sekolah kami ini, supaya kami dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang yang akan terus membimbing umat kepada jalan yang lurus, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana iman al-mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dakhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.